محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita masuk kepada kemuncak bulan Ramadan ini, 10 yang akhir akan kita langkah masuk kaki kita ke dalamnya. 10 yang akhir daripada bulan Ramadan yang Nabi kita SAW bila tiba 10 yang akhir, baginda akan menguatkan ikatan pinggang baginda. Nabi ikat kain 10 akhir Ramadan ini dan melakukan pecutan yang bersungguh-sungguh sebagai tauladan dan contoh kepada kita supaya bila tiba 10 akhir Ramadan, segala-galanya kita kena buat lebih. Baca Quran kena lebih, salat fardu kena buat lebih sempurna berjamaah di awal waktu, dan juga salat rawatib yang mengiringi salat fardu, bangun malam, tarawih 10 yang terakhir ni, kalau 20 hari yang awal kita buat 8, mari 10 akhir kita buat 20 dan sebagainya. Kita menghidupkan malam. Ini barulah cara dan kaedah yang betul. Tapi oleh kerana umat Islam di zaman ini mengalami kemerosotan rohani yang sangat teruk, walaupun dari sudut jasmani, fizikal, material, umat Islam ni, kita tengok di zaman ni beribu-ribu kali ganda lebih hebat daripada zaman para sahabat, para tabi'in, para salafus salih. Tetapi di zaman itu mereka mempunyai kekayaan rohani yang menyebabkan tidak berlaku penghinaan terhadap Islam, dan Islam menjadi tuan di atas muka bumi ini di masa kehidupan generasi yang awal. Zaman kita tengok kerangka tubuh luar umat Islam ni memang hebat, tapi rohaninya merosot, sangat merosot. Sebab itu kalau kita kaji sejarah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kita kaji sejarah, kita akan dapati bahawa kemenangan Islam itu berlaku setelah zaman Al-Ghazali. Yang mana di zaman Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, walaupun orang sebut, kata Imam Ghazali ini menyebutkan diri dengan tasawuf, tidak, orang kata apa, tidak terlalu sangat sebut tentang jihad dan sebagainya. Tapi seorang ulama mengetahui nak membaiki umat ni macam mana, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak membaiki umat, apa sebenarnya yang diperlukan oleh umat. Umat ini rosaknya di mana? Maka sebab itu kitab Ihya itu dimulai dengan bab ilmu. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali menekankan ilmu yang mesti dipelajari oleh umat Islam ialah ilmu yang mampu membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mampu menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu juga kalau salah cara akan menjadikan seseorang itu sombong, angkuh. Ilmulah yang menjadi sebab yang paling utama kepada sifat takabur, sombong. Ya? Maka sebab itu kita sepatutnya bila tiba 10 akhir Ramadan ni, kita kena lebih bersungguh-sungguh melipat gandakan amalan kita. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam Al-Quran ayat tentang ibadah puasa Ramadan ni, Ramadan khususnya, ialah ayat 183 hingga 186 suratul Baqarah. Kalau kita kaji 183, 184, 185, 186 Al-Baqarah ni,
kita akan faham. Kita akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ni penuh penghayatan. Kerana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita. Itu sifat Quran. Dia diturunkan oleh Allah Taala dengan sifat yang mesra dengan penciptaan kita sebagai manusia. Sebab itu kalau kita baca suratul Kahfi ayat 1, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan suratul Kahfi itu dengan memuji dirinya. Allah Taala kata, alhamdulillah alladhi anzala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah Taala mula suratul Kahfi ayat 1 dengan memuji dirinya sendiri, memuji zatnya. Allah Taala kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada orang kata, boleh ke puji diri sendiri ni ustaz? Tak jadi ujub ke? Ni Allah Taala. Ya, kalau kita puji diri sendiri tak boleh lah, perasaan. Tak boleh. Kan? Tetapi Allah Taala memuji zatnya yang penuh dengan kebesaran dan keagungan. Tapi pujian Allah pada ayat awal suratul Kahfi itu, Allah Taala tidak kaitkan dengan kebesaran dan keagungan. Kalau surah Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Taala mengaitkan pujian itu dengan ketuhanan dan ketuanan Allah pada alam. Kamu tak boleh sembah selain aku. Kamu tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada aku. Aku yang menciptakan alam. Langit bumi ini hak aku, kata Allah Ta'ala. Maka segala puji milik aku, kata Allah Ta'ala. Sebab tu bila satu manusia dia rasa dia layak dipuji, dia mula angkuh, dia mula sombong, dia mula nak murka pada orang lain. Kan? Bila dia rasa bahawa dia layak untuk menerima pujian dan sanjungan. Sebab tu pujian itu hanya milik Allah. Itu contoh dalam surah apa? Surah Fatihah. Surah apa lagi yang mula dengan pujian ni? Alhamdulillahilladzi. Surah Al-An'am. Allah Ta'ala mulakan dengan pujian. Tetapi Allah Ta'ala kaitkan pujian itu dengan penciptaan langit dan bumi ni. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan binatang, ternak dan sebagainya. Tapi dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya dan mengaitkan pujian itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi al-kitab. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Quran. Allah Ta'ala kaitkan pujian tu dengan Al-Quran. Kenapa? Walam yaj'al lahu 'iwaja. Kerana aku turunkan Al-Quran ini, Al-Quran yang tidak bengkok, Al-Quran yang lurus. Jadi sifat Quran tu sesuai dengan kita. Kita ni kalau tidak ada orang yang membimbing kita, tidak ada yang meluruskan kita, habis akan jadi pengikut kepada apa? Hawa nafsu dan syaitan. Lepas tu kita bila siang bulan Ramadan ni lemah, tengok muka masing-masing warung, kan? Kita bagi kuliah pun khusyuk tengok, kan? Mari buka puasa saat lagi, kan? Kita tak kenal, nak kata ni orang ke rimau. Bila waktu buka puasa, lepas buka puasa kejap lagi, kan? Kerana apa? Kerana pada waktu tu nafsu dah kembali bertenaga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran, manusia ni kalau tidak betul-betul berpegang dengan Allah dan Rasul, maka dia akan menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Antara ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat bahawa ada di kalangan hamba-hamba aku yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bila hawa nafsu jadi Tuhan ni, macam Fir'aun lah. Sampai pada peringkat dia suruh menteri dia buat tangga, dia nak naik ke langit, nak tengok mana dia Tuhan Nabi Musa. Siap bawa anak panah lagi, kan? Sampai pada peringkat dia sendiri mengaku jadi Tuhan. Bila Nabi Musa pergi jumpa dia, bukan setakat bercakap, berdakwah, bawa Nabi Harun lagi. Sebab Nabi Harun ni lebih fasih daripada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni lidah dia rosak sikit. Waktu dia duduk dengan Fir'aun ni, Fir'aun selalu kena pukul dengan Nabi Musa. Bila Fir'aun dokong Nabi Musa mesti tumbuk muka Fir'aun. Hingga Fir'aun ni jadi syak wasangka, mungkin inilah budak yang akan menjahanamkan kerajaan aku ni.
Tapi dia nak buat Nabi Musa tak berani sebab dia takut bini. Bini dia Asiyah tu jadikan Firaun ni anak angkat. Dan Allah Taala jadikan isteri Firaun ni sayang sungguh ke Nabi Musa. Tuan-tuan, sampai Nabi Musa nak Firaun nak sentuh Nabi Musa tak boleh. Akhir sekali dia kata saya nak buat ujian lah pada budak kita ni. Kan? Dia pun bara api dengan buah kurma. Kata setengah riwayat bara api dengan ketulan emas. Kata setengah riwayat bara api dengan buah kurma. Nabi Musa nak pegang kurma dah. Jibril pegang tangan Nabi Musa, suruh pegang bara api masuk dalam mulut. Jadi lidahnya tu rosak sikit, kurang fasih. Sebab tu bila Nabi Musa diperintahkan Allah pergi jumpa Firaun, Nabi Musa kata, jadikan Harun itu sebagai peneman saya, fa innahu afsahu minni lisanan, kerana sesungguhnya Firaun itu lebih fasih lidahnya daripada saya. Tu kata satu riwayat. Kata satu riwayat yang lain, sememangnya Nabi Harun ini memang fasih sungguh berkata-kata. Ya, ditambah pula dengan kiriman satu doa. Allah Taala ajar Nabi Musa doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bila pergi jumpa Nabi Musa, bukan setakat nasihat, cakap, ceramah dan sebagainya. Fa adbara yas'a fa hasyara fanada fa qala ana rabbukumul a'la. Firaun berpaling, tak nak dengar nasihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu terus mengumpulkan rakyat dia dan terus mengisytiharkan, aku adalah Tuhan kamu. Ini bila hawa nafsu sudah dipertuhankan. Bila nafsu itu sudah dipertuhankan. Itu hari ini, bila mana didikan iman tak mantap, maka nafsu bermaharajalela. Dan didikan dan rosaknya hawa nafsu itu, para jamaah sekalian, hari ini banyak suasana pun tidak membantu kepada kuatnya iman. Suasana itu membantu kepada rosaknya iman. Suasana sekeliling tak membantu kepada kuatnya iman, tak menambah iman, tetapi lebih membantu kepada merosotnya iman dan kerohanian. Dalil kata rohani itu merosot, tuan-tuan, ya, tengok di sekeliling kita dan kita tu sendiri. Kan? Dunia semakin makmur, ibadah semakin merosot. Setuju tak setuju? Rumah semakin besar, kereta dari satu jadi dua. Kereta nombor dua tu Peugeot warna putih. Contoh lah ni, saya sebut ni contoh saja. Kan? Isteri dari satu jadi dua, jadi tiga. Duit kan makin banyak. Dari sudut dunia kita makmur. Dulu handphone satu, sekarang 3 handphone. Tetapi ibadah, sembahyang tarawih dari dulu sampai sekarang 8, tak pernah lebih. Witir tak pernah buat. Sebab dia kata witir sunat, Ustaz nak buat apa? Tarawih tu pun sunat, bodoh. Jangankan kira witir. Dia kata witir balik buat rumah, dia kata witir ni sunat. Sebab tu dia kena tahu di bulan Ramadan sunat sembahyang witir bersama imam. Kalau di luar Ramadan, witir tu sunat buat seorang-seorang. Kecuali di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, sunat buat witir bersama imam, pahala lebih besar daripada buat seorang di rumah. Sebab tu sebelum beribadat, mengaji dulu. Antara ibadat dengan mengaji, mana dulu? Ngaji dulu, baru buat ibadat. Barulah betul cara beribadah. Tu saya duk tengok imam-imam duk wirid tu kan. Duk wirid kan. Kadang-kadang lepas subuh, lepas maghrib tu dia wirid. Lepas baca astaghfirullah, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia baca 3 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Kan? Kalau tengok kepada apa yang Nabi ajar, bukan begitu. Yang Nabi ajar, lepas bagi salam, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dulu. Lepas tu Nabi beristighfar. Lepas tu kalau Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Nabi baca lepas subuh dengan lepas maghrib saja. Itu dibaca 10 kali. Cuba tengoklah Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lepas subuh lepas maghrib 10 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, diberikan pahala kepadanya seolah-olah memerdekakan 3 orang hamba, dan dijaga min kulli makruh, daripada semua perkara yang dia benci, daripada pagi sampailah kepada maghrib.
Dia baca maghrib, Allah jaga dia dari maghrib sampai subuh. Dari hasad dengki manusia, sihir, jin dan sebagainya, santau, sihir, apa semua, min kulli makruh, semua benda yang tak disukai, Allah akan jaga dia. Tapi dah tak ngaji, baca 3. Kan? Berdosa ke ustaz baca 3? Tak berdosa, tapi tak reti. Hilang fadilat yang Nabi sebut. Allah ma'ajirna minan nar dibaca berapa kali? 7 kali. Itu riwayat-riwayat 7 kali. Barang siapa baca lepas subuh dengan lepas maghrib Allah ma'ajirna minan nar 7 kali, neraka akan berkata kepada Allah, Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkanlah dia daripada saya. Itu cerita dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Sahih. Sebab itulah dalil kata kena mengaji dulu. Ni pantang orang suruh jadi imam, melompat nak jadi imam, sampai borang isi selalu bergaduh-gaduh berebut nak jawatan imam, RM750 punya pasal sebulan. Tapi ilmu nak memimpin makmum tak belajar. Sebab tu seorang imam dia wajib mengetahui hukum hakam memimpin sembahyang sahaja. Kalau dia jadi imam dia tak tahu hukum hakam munakahat nikah kahwin, tak apa, tak berdosa dia. Kalau dia jadi imam, dia tak tahu hukum hakam muamalat, jual beli, sewa menyewa, gadai apa semua tu, tak berdosa. Kalau dia jadi imam, dia tak tahu hukum hudud, takdir macam mana, qisas macam mana, dia tak tahu, menyebabkan dia menentang hukum hudud. Oleh kerana dia tak tahu, tak berdosa sebab dia tak mengaji. Tapi kalau seorang imam tak tahu hukum sembahyang, dosa tak? Dosa. Nak jadi imam macam mana tak reti hukum hakam sembahyang? Macam kita nak menikah, kena tahu hukum hakam keluarga, baru boleh menikah. Ni tak reti hukum hakam keluarga, tak cukup 1 nak 4, maka habis punahlah. Dalam keluarga tu tidak tertegaklah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari mana sampai ke situ sebut tu? Bulan Ramadan. Balik cerita kita tadi. Jadi bulan Ramadan ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebut beberapa ayat tentang Ramadan. 183, 184, 185, 186. Dan kita kena perhati sungguh-sungguh, sebab di awal surah Kahfi Allah Ta'ala memuji dirinya dan mengaitkan pujiannya itu dengan turunnya Al-Quran untuk memimpin manusia. Ingatlah, Quran ni pemimpin kita. Kalau kita tak ikut Quran, rosak. Hari ni kalau tak ikut Quran, yang rosak ni, kan? Kerana tidak ikut Al-Quran lah yang menjadikan kita rosak. Quran tak pernah suruh kita berperang dengan orang miskin, sampai nak saman-saman orang sedekah pada orang miskin. Contohnya, ni tak berlaku di sini ni, berlaku di tempat saya di Perlis ni, kan? Contoh, saya buat contoh, jangan marah contoh. Orang marah contoh ni bodoh. Kita buat contoh, ya, kan? Sebab tu kita jangan lari dari tazkirah. Ada orang bulan Ramadan dia suka baca Quran, tazkirah dia lari. Dia sembahyang tarawih 20 rakaat, tunggu terbalik kata. Imam pula 1 malam 1 juzuk, ikut. Cerita kawan-kawan aku tahun ni sembahyang tarawih 20 rakaat 1 juzuk, imam aku baca, aku tak pernah tinggal walau semalam pun lagi. Tahun ni iman aku memang power lah, kata dia. Tapi bila mari imam nak huraikan 1 ayat 2 ayat yang dia baca tadi, dia pun bangun. Sedangkan sembahyang tarawih tu sunat. Duduk dalam majlis ilmu wajib ke sunat? Wajib. Duduk dalam majlis ilmu ni wajib. Sampai tak reti mana fardu mana sunat. Akhirnya tak buat yang fardu, duduk sibuk dengan yang sunat. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Muddathir, malakum anit tazkirati mu'ridin, kenapa kamu lari dari tazkirah? Allah Ta'ala tanya, kamu ni bila nak bagi tazkirah, malakum anit tazkirati mu'ridin. Kan Tuhan sebut tazkirah terang-terang tu. Dengar tak saya sebut tadi? Malakum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa kamu lari dari tazkirah? Lalu Allah Ta'ala sambung ayat selepas tu, orang yang lari dari tazkirah ni humurun mustanfirah, sama seperti kaldai yang lari kerana takut daripada singa yang ganas. Allah Ta'ala kata orang yang lari dari tazkirah sama macam kaldai. Bila Allah Ta'ala sebut kaldai ni, maksudnya apa? Pandai. Kaldai ni adalah perumpamaan kepada makhluk yang paling bodoh. Sebab tu Arab kalau kita marah dia, kita kata hang ni bewak sungguh. Dia tak marah. Bewak kena bewak.
hang ni lembu sungguh, dia tak marah. Hang bewak, hang lembu, hang katak, hang apa, dia tak marah. Hang panda, dia tak marah. Lagi tak marah. Dia tak marah. Tapi bila kita hang ni barol, kaldai, himar, anta himar. Dia kejar kita tu tak cukup tanah, kita lari. Dia memang marah kalau sebut kaldai ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kaldai dalam Quran. Allah Ta'ala kata, bila orang nak bagi tazkirah, jangan lari. Kan? Bila orang nak bagi tazkirah, kalau kamu tengah baca Quran, berhenti dengar tazkirah. Kalau kamu tengah buat apa benda pun, bila orang bagi tazkirah, kamu kena dengar. Jangan kamu lari dari tazkirah. Kerana orang yang lari dari tazkirah, dia akan jadi lebih bodoh daripada kaldai. Kerana tazkirah ni sangat penting. Macam ni. Kan? Baik. Allah Ta'ala kata dalam tentang ayat Ramadan, walaupun kita dah biasa dengar, tapi kita tadabbur sikit, tafakkur sikit. Kan? Kalau kita perhati 183 sampai 186 Al-Baqarah ni, kita akan dapati Allah Ta'ala sebut 3 ibadat yang paling utama di bulan Ramadan. 3 ibadat. Bukanlah kata ibadat lain itu tak penting. Suruh berhenti kawan. Ha? Masuk waktu. Oh. Mari jauh ni, kalau pendek-pendek tak jadi. Kan? 1.40 kita berhenti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut 3 ibadat yang paling utama. Bukan bermakna ibadat lain tak penting. Faham baik-baik. Ibadat-ibadat lain disebut dalam hadis. Nah, tapi Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran 3 ibadat paling utama kamu kena fokus betul-betul bulan Ramadan. Pertama Allah Ta'ala sebut puasa. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu kalau kamu jalani betul-betul, kamu hayati betul-betul, kamu ikut peraturannya betul-betul, kamu akan mendapat sifat takwa. Apa dia sifat takwa tu? Kemanisan iman. Walaupun duk terjemah macam-macam terjemahan dah kan. Kita ambil terjemahan hak lain sikit. Dapat maklumat tambahan baru. Kan? Takwa kata Sayyidina Ali 4 perkara. Takwa gini, takwa gini. Satu lagi makna takwa ialah apa dia? Halawatul iman, kemanisan iman. Orang bertakwa itu akan mendapat kemanisan iman. Macam mana boleh rasa iman ni manis tak manis? Kalau gula, ia boleh rasa. Kan? Masuk gula dalam air, kacau-kacau, gula hilang. Tapi air terasa manis. Masuk garam, kacau-kacau, terasa apa? Terasa masin. Kalau campur masin dengan manis, payah. Kalau nak tahu payah tak payah, nanti kita boleh sembang di belakang. Ada satu benda payah tapi sedap. Nah, tapi itu cerita di belakang, tak boleh ni cerita orang lelaki-lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan bulan puasa pula, tunggu lepas buka puasa lagi pun tak apa juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu kemanisan iman. Kemanisan iman makna iman boleh dirasai dalam hati. Kan? Antaranya Nabi kata, orang yang sudah merasai manis iman dalam hati itu, zaqa ta'mul salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Rasulullah. Ada 3 jenis manusia yang telah merasai manisnya iman. Pertama, ayakun Allah wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwahuma. Orang yang dalam hatinya itu kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segala-gala yang lain. Dia tahu satu suku masuk zuhur, pukul 1 dia dah ready. Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Nabi dia ikut betul-betul. Ini orang yang dah merasai kemanisan iman. Ni orang bertakwa. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bila dia mencintai seseorang, dicintai orang itu kerana Allah, bukan kerana pangkatnya, bukan kerana duitnya, bukan kerana kepentingan duniawi, kerana Allah. Berarti kalau orang yang dicintai dan dikasihi itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka orang itu akan diberi nasihat, ditegur, tak nak dengar, ditinggalkan. Yang ketiga, wa ayakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Benci dia kepada kekufuran. Maksud kekufuran ni 2 kata ulama. Pertama, dia jaga iman jangan sampai jadi kafir, murtad. Kan? Jadi pengikut siapa? Kasim Ahmad. Terengganu fatwa Kasim Ahmad ni kafir dan
Murtad. Menteri Agama kata Kasih Ahmad ni murtad dan kafir di Terengganu saja, negeri lain tidak. Contoh gitu kan. Mana Kasih Ahmad kalau pergi Terengganu baru kafir dan murtad. Keluar dari Terengganu Islam balik. Gitu. Itu contoh, saya buat contoh saja, jangan marah contoh. Kan? Saya buat contoh. Jadi Kasim Ahmad ni kalau Kedah tuan-tuan, sejak tahun 80-an dulu masa dia mula-mula keluar tu pun sudah difatwakan dia ni terkeluar daripada Islam, murtad daripada Islam. Kenapa? Tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petikai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petikai hadis pun dah murtad dah. Kalau petikai ayat Quran macam mana pula agak-agak lah. Jawab sendirilah no. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bencinya kepada kekufuran itu, satu, benci sifat-sifat yang boleh menyebabkan dia jadi kafir. Kita ni tuan-tuan jangan belajar perkara-perkara yang membatalkan semayang saja. Perkara-perkara yang membatalkan Islam kena tahu juga. Pergi carilah tok-tok guru, kelas-kelas, kuliah-kuliah yang mengajar bab perkara-perkara yang membatalkan iman. Jangan hanya duk belajar perkara batas semayang saja, batal wuduk, batas semayang. Kena belajar sama perkara-perkara yang boleh membatalkan Islam dan iman kita. Takut-takut kita semayang tunggu terbalik, tasbih putus hari-hari, punya rajin berzikir. Quran hancur baca. Punya rajin baca Quran, tengok-tengok iman dah lama rosak. Kan bahaya tu. Kena tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, makna kufur yang kedua, kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Buat perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah tu pun jadi kufur. Ini orang yang merasai kemanisan iman. Jadi iman tu boleh dirasai. Benda kita berasa dalam hati kita. Kalau kita ni buka Quran 5 minit menguap, tutup. 5 minit menguap, tutup. 5 minit menguap, tutup. Tengok TV 3 jam bertenang. Istiqamahnya, ikhlasnya. Tengok TV tu khusyuk, lagi tawaduk. Tengok TV 3 jam, tak bergerak-gerak. Tapi kalau buka Quran baru 5 minit ngantuk. Tu tanda kita dah pun mengalami penyakit kemerosotan iman. Tak merasai kemanisan iman. Kita buat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tu tak terasa bersalah. Itu bukan sifat orang bertakwa. Satu. Yang kedua, disebut ibadat yang kedua dalam ayat 184. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Makna ibadat yang paling utama dalam bulan Ramadan ni Quran. Siapa-siapa yang di bulan Ramadan ni betul-betul berdamping dengan Quran, bersahabat dengan Quran, selalu merenung Quran, bertafakur, belajar, melihat, memerhati isi Quran, dia akan dapat apa? Bayyinatin minal huda wal furqan. InsyaAllah dia akan berjalan di atas keridaan Allah hingga akhir hayatnya. Kerana Quran itu Allah Ta'ala turunkan untuk apa? Bayyinatin minal huda wal furqan. Yang akan menjadi bayyinat, keterangan-keterangan untuk mencapai petunjuk hidayah Allah Ta'ala dan dapat membezakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab tu kena baca Quran. Baru ni keluar dalam Facebook satu kawan kita di satu surau di pinggiran Batu Kif, surau Al-Kahfi apa nama. Dia ikut program tadarus tuan-tuan, malam-malam lepas tarawih, dan dia orang buta. Dia baca Quran dengan Quran tulisan braille khas untuk orang buta. Saya pun dengar video tu, saya buka video tu, dia baca Quran macam orang celek dengan fasihnya, sebutan makhrajnya, masya-Allah, ada lagu-lagu sikit sedap juga baca dan fasih walaupun dia baca dengan tulisan braille. Saya bila tengok tu tuan-tuan, saya teringat 30 kali lebih Allah Ta'ala ulang dalam suratul Rahman tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana satukah yang kamu nak dustakan? Kalau kita yang celek tak boleh baca Quran, tak guna hidup atas muka bumi. Makan nikmat Tuhan, minum daripada rezeki Tuhan, hidup dengan belas kasihan Tuhan, berpijak di atas muka bumi Tuhan, tiba-tiba kalam-kalam Tuhan kita tak boleh baca. Cakap orang putih macam bertih, tak erti cakap Melayu walaupun orang Melayu. Quran tak boleh baca. Ya Allah, cabut kepala, buang dalam tong sampah. Buat malu ya. Buat malu ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu kita kena ada rasa malu kalau tak boleh baca Quran. Dan lebih malu lagi baca Quran macam kakak tua, tak faham apa. Tak faham apa. Sampai anak pun bubuh nama Syarrul Bariyah.